Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, kita hanya kerana menonton, and also please subscribe kalau belum subscribe ya. Okay, you have to have this book in front of you. Buku sekolah ya, tingkatan 2. Kita dah dalam bab 8 ya. Okay, don't forget to betulkan niat belajar lillahi taala. Okay, dalam bab 8 kita di muka surat 170 ya, sebab saya dah mulakan introduction ataupun mukadimah bagi 8.1 daya. Hari ini kita akan masuk muka surat 170 tentang jenis-jenis daya. Okey, so kita lihat di tengah-tengah dituliskan dalam kotak merah tu, bukannya kotak lah, dalam yang rectangular tapi bukannya betul-betul kotak ya. Jenis-jenis daya, kita lihat daripada atas dulu, apakah daya graviti. I think most of you dah tahu ya, sekolah rendah dah belajar. Daya graviti ialah daya yang mengarah semua benda kat dunia ni ditarik ke arah pusat bumi ya. Daya ini menyebabkan semua benda yang di lambung akan jatuh semula ke tanah. Tak mungkin nak buat lambung terus naik hilang ya. Kalau dia kata campak something, dia hilang ke atas, mungkin sangkut dan tingkat satu tu lain. Ini dia mesti turun bawah balik ya. Itu daya graviti. Kemudian kita lihat belah kiri, daya geseran. So dapati nak tolak sesuatu tak senang, macam gambar lelaki yang tolak kat kotak tersebut ya. Sebab arah gerakan dia ke depan, tapi daya geseran memang ada ke belakang. Itu semua yang ada undang-undang alam yang tersedia kat bumi yang Allah buat ya. So dapati daya geseran ialah daya yang menentang gerakan. Mesti ada. Cuma banyak sikit sahaja. Kalau sikit dia senang bergerak. Kalau kuat daya geseran dia tak bergerak ya. Okey, menentang gerakan dan bertindak di antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Dia cuma bersentuhan. Kalau tak sentuh tak ada masalah. Bersentuh ada geseran. Kalau buat geseran banyak kat tangan awak pun awak akan rasa lama panas tangan awak ya. So daya geseran mesti bertindak arah yang bertentangan dengan arah gerakan. Okay, next tengok bawah, daya apungan. Tengok gambar itik mainan ini, terapung dalam air. Ada daya apungan ya, cuma banyak atau sikit ya. So bila ada daya apungan, ialah daya tujah yang bertindak kepada sesuatu objek yang terapung di dalam sesuatu pendalir. So macam gambar itik tu, ada daya apungan, dia menolak itik itu ke atas. Kalau tidak, itik itu tenggelam. Tapi itu semua kena ada, bergantung pada ketumpatan. The one that you learn in form 1. Ketumpatan adalah jisim bagi isi padu ya. Next kita lihat daya elastik. Contoh budak main catapult ataupun main lastik tu, dia daya elastik ya. So wujud apabila sesuatu bahan diregangkan atau dimampatkan. Kalau tengok ini pun plastik, ada daya elastik ya, dia boleh elastik. Spring ada daya elastik ya, dia boleh tarik kemudian naik balik, enjut-enjut ya, tu daya elastik. Kemudian kita lihat seterusnya, berat suatu objek ditarifkan sebagai daya graviti yang bertindak ke atasnya. So apa-apa yang ada berat mesti ada graviti yang tarik. So daya graviti itulah yang menyebabkan kita dapati ada berat sesuatu objek tersebut ya, sebab ada daya graviti, sebab dia tarik ke bawah. So di atas kita lihat daya normal, iaitu mesti daya yang melawan tarikan tu. Dia mesti setiap sesuatu dia berpasangan ya. Kalau kita tengok tadi, memang Allah cipta setiap sesuatu berpasangan. Kalau kita lihat tentang geseran tadi, bila tolak arah ni, dan geseran adalah berlawanan. Kalau ini pula kita dapati berat tu dia ke arah bawah, tapi kita dapati ada daya normal dia ke atas. Daya normal, daya yang dihasilkan apabila sesuatu objek bersentuhan dengan suatu permukaan ya. Okey, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis daya ya. Dia tunjuk tentang daya graviti tadi, yang bola di lambung tu bola tenis tu. Now look at page 171. Daya ni ada ciri. So apakah ciri-ciri daya? Ya, so kita dapati daya ialah quantitative vector. That means ada nilai ya, yang mempunyai magnitude dan arah. Dia kena ada dua, magnitude dan arah. Arah dan ada nilai dia lah. Okey, magnitude merupakan kuantiti atau nilai sesuatu ukuran. Saya sebut awal-awal tadi. Magnitude adalah nilai dia tapi nilai ada ukuran pula lagi. Okey, so lihat gambar foto 8.2. Daya yang bertindak pada kotak yang ditolak oleh gambar tersebut. Okey, titik aplikasi daya, tengok belah kanan tu. Okey, daya yang menyebabkan bergeraknya kotak tersebut adalah 10 Newton. So boleh disukat.
ada magnitude. So gambar foto 8.2 menunjukkan satu daya tolakan yang bertindak pada sebuah kotak dengan magnitude daya 10 Newton. Arah tindakan daya adalah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Okey, itu daya yang tolak tadi. Dan titik aplikasi daya adalah pada bahagian tangan, tapak tangan tu lah kan, yang mengenakan daya tolakan pada kotak tersebut. Kita tambahlah tersebut tu. Okey, kemudian kita lihat gambar rajah 8.6. Before kita baca, kita lihat rajah dulu, lagi senang nak faham apa kita baca. Gambar tentang paku yang cabut menggunakan tukul, dia letak bongkah kayu ke bawah. So orang ni menggunakan daya 15 Newton untuk mencabut paku tersebut. Okey, titik aplikasi ialah tempat yang penukul tu kena pada bongkah kayu tu. Okey, dan kita lihat rajah 8.6 menunjukkan tukul digunakan untuk menanggalkan paku dari permukaan meja. Daya yang bertindak mempunyai magnitude 15 Newton. Okey, dan arah adalah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah, sebab ditarik ke arah atas kan. Titik aplikasi daya adalah pada bahagian hujung tukul, iaitu bahagian daya yang dikenakan tertumpu. Daya yang dikenakan tertumpu kat situ. That's why dipanggil titik aplikasi. Okey, pengukuran daya. Okey, gambar budak lelaki India ni tanya, cikgu, bagaimanakah kita mengukur daya guna pembaris? So cikgu dia terangkan, menafikan dengan kata tidak, ya. Dia tak boleh ukur daya dengan pembaris. Pembaris nak ukur apa? Jarak, ya, antara dua titik, itu pembaris. Itu adalah untuk jarak antara dua titik gunakan pembaris. Tapi kalau nak guna daya, tak boleh guna pembaris. Okey, tidak, cikgu dia kata kita mengukur daya dengan neraca spring. Nampak gambar neraca spring? That means bawah tu ada spring, ya. Neraca spring beroperasi dengan prinsip pemanjangan spring. Okey, bila kita tak berat, dia tarik panjang kan. Kekuatan daya diukur daripada bacaan skala yang terdapat pada neraca. So gambar spring tu tentulah dia akan turun ke bawah kalau benda tu berat. Right? Okey, so daya diukur dalam unit Newton. Sebenarnya nama ahli sains dan matematik Sir Isaac Newton yang menemukan daya graviti. Ada gambar tu. Kononnya si Newton ni duduk bawah pokok apple. Dia duduk, tak apa, dia fikir tak tahulah. Tiba-tiba apple jatuh atas kepala je. So kenapa jatuh bawah, tak naik atas? Itu otak seorang saintis yang berfikir, kenapa dia ada macam ni, kenapa dia ada macam ni. Look at page 172. Kita lihat unit daya. Okey, untuk unit SI, daya adalah dalam Newton, seperti nama Sir Isaac Newton tadi. Dia punya tu N besar, ya, dia punya simbol. Berat sesuatu objek ialah daya tarikan graviti. So kenapa benda tu ada berat? Sebab ada daya tarikan graviti terhadap objek itu. Itu daya tarik tu lah menyebabkan dia berat. Di bumi, sesuatu objek yang mempunyai jisim 100 gram mempunyai berat 1 Newton. Okey, itu saintis yang tentukan. Kalau 100 gram 1 Newton, from there baru dibanding-bandingkan. Okey, oleh itu objek yang mempunyai jisim 1 kg mempunyai berat 10 Newton. Okey, 1 kg nilainya 10 Newton. Okey, aktiviti 8.2 adalah untuk mengukur daya. So kita perlukan pemberat, benang, kertas pasir dan bongkah kayu, peradas, kaki ritot dan pengapit juga neraca spring. Boleh lihat gambar foto 8.3. Kita ada pemberat 50 gram. Kita ada cangkuk tu untuk sangkutkan pemberat, dan dia pegang bagi atas, dan neraca spring tu mula dia kosong. Bila tarik berat benda tu, dia turun, ada bacaan, ya. So kita lihat berat jasad, macam mana nak buat aktiviti ni. Gantungkan satu pemberat 50 gram pada hujung neraca spring. Rekodkan bacaan neraca spring. Senang je eksperimen ni, aktiviti ni. Tambahkan hingga 5 pemberat dan rekodkan bacaan neraca spring. Tentulah makin lama makin panjang kan. Daripada 50 gram, kemudian tambah 50 lagi jadi 100, tambah lagi jadi 150. So tentulah makin panjang. Soalan, apakah kuantiti fizik yang diukur oleh neraca spring? Okey, apakah kuantiti fizik yang diukur oleh neraca spring? Tentulah dalam Newton kan. Okey, kemudian apakah unit kuantiti fizik pada jawapan anda dalam soalan 1? So sebenarnya jawapan 1 dia jawab dah. Itu dalam Newton. Kuantiti fizik diukur oleh neraca spring. Kalau bahasa biasa ni berat lah. Berat yang pada objek tu oleh daya tarikan graviti.
Okey, apakah yang berlaku kepada bacaan neraca spring apabila bilangan pemberat ditambahkan? Dia semakin panjang ya. Semakin panjang, so kita dapati bacaan neraca spring juga meningkat. So jelaskan jawapan tu logik je lah. Okey, daya geseran kita lihat gambar foto 8.4. Kalau tak ada geseran, bongkah kayu tu bergerak. Okey, sediakan radar seperti tunjukkan dalam gambar foto 8.4. Ada bongkah kayu, ada benang diikat pada neraca spring. Mula-mula neraca spring tu bacaannya kosong lah. Okey, now tarik neraca spring sehingga bongkah kayu itu mula bergerak. Okey, bila kita tarik neraca spring tu, kita dapati dia punya tu bergerak daripada kosong kepada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sampai satu point tiba-tiba dia gerak. That means dia dah kita dapat takut confuse gerak 2 kali. Okey, mula dia punya bacaan tu bergerak, mula kosong. Bila kita sangkut tu kosong, bila kita tarik bacaan jadi 1, 2, 3 kan contohnya. Sampai satu tahap barulah bongkah kayu bergerak. Masa tarik mula 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 tadi bongkah kayu tak gerak. After certain time baru dia gerak. Bermaksud yang dia baru start bergerak tu adalah bacaan untuk geseran bagi bongkah kayu tersebut. Okay, boleh imagine tak? Boleh bayangkan? Memula, I think you all the experience. Memula letakkan sesuatu, sangkutkan, tarik. Bila tarik, dia tak gerak lagi. Tapi dah ada bacaan dah neraca spring tu. Baca sampai satu tahap pun baru dia gerak. Dan bacaan ni bertambah lah after that. Bacaan dekat neraca spring. So, tarik neraca spring sehingga bongkah kayu itu mula bergerak dan catatkan bacaan neraca spring pada masa itu. Ulang aktiviti dengan menarik bongkah kayu di atas kertas pasir. So, atas meja macam mana? Kalau meja kayu macam mana? Atas meja cermin macam mana? Atas meja kertas pasir macam mana? Awak rasa sama ke berlainan? Berlainan ya. Kita dapati atas meja cermin tu tarik cepat je bacaan dia. Mungkin dikatakan 5 ke. Okey, kemudian bila letak kayu 7 ke. Kemudian bila atas kertas pasir 9 ke. Contoh je lah. Dia makin susah ya. Soalan, bongkah kayu hanya bergerak apabila daya tarikan yang cukup bertindak padanya. Kena ada daya tarikan yang cukup. Daya apakah yang menghalang gerakan bongkah kayu? Cuba teka. Apa yang menyebabkan dia tak gerak? Geseran. Ya, that's why kita nak sukat daya geseran. Bila dia start gerak tu, itulah bacaan daya geseran tu. Nyatakan perbezaan neraca Nyatakan perbezaan bacaan neraca spring apabila bongkah kayu ditarik di atas permukaan meja dan apabila bongkah kayu ditarik di atas permukaan kertas pasir. Apakah daya yang terlibat yang menyebabkan perbezaan antara kedua-dua bacaan neraca spring itu? Dah sebutlah macam satu tadi, iaitu daya geseran. So kalau kertas pasir lagilah besar bacaan dia. So tolaklah dia minta perbezaan yang bongkah atas kayu. Ada beza ya. Okey, in page 173 kita lihat pasangan daya tindakan, daya tindak balas ya. Dan tindakan pasangan daya tindakan dan daya tindak balas. So sekolah lihat objek dalam gambar ya, dalam foto 8.5. Okey, kita lihat gambar dulu before kita tengok apa soalan dia. Gambar foto kereta. Kemudian ada buku, ada apple, berada dalam keadaan pegun, tak gerak. Pegun means tak gerak. Kenapa tak gerak? Okey, kita lihat. Mengapakah objek-objek tersebut berada dalam keadaan pegun? Apakah daya-daya yang bertindak ke atas objek-objek itu? Kenapa? Kenapa dia tak gerak? So that means kalau kereta tu dia tak brake, boleh tak? Kalau tak brake dia meluncur lah kan. Kalau especially kat bukit. So that means kena brake. So the brake tu adalah daya geseran. Sama juga buku tu tak gerak sebab ada daya geseran. The apple pun tak gerak sebab ada daya geseran atas tu. Okey, so kita lihat terdapat 3 contoh yang dapat menerangkan setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Dia kena ada berpasangan. Itu just now. Daya tindak balas sama magnitud dengan daya dengan daya tindak balas. Dia sama nilai ya. Tapi arah bertentangan. So kita lihat jadual 8.7, buku yang kekal di atas meja. Kenapa tak dia bergerak kemudian jatuh? Bergerak sendiri awak bertakut ni hantu mana yang tolak ni kan.
Okey, so untuk lazimnya undang-undang alam ni, buku tu berat dia akan dia punya daya tindakan ke arah bawah lah sebab dia ada tarikan graviti. Tapi at the same time ada daya normal, iaitu tindak balas. So dia sama, bila sama tak gerak. Okey, so kita lihat situasi 1. Jasad seperti buku yang kekal di atas meja mengalami tindakan daya tarikan graviti yang dikenali sebagai berat. Itu bahasa biasa kita guna berat, tarikan graviti tu. Pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya normal. Dua-dua daya ni tak nampak. Okey, dapat hasilnya saja. Akan wujud dalam arah bertentangan. Buku kekal di atas meja kerana magnitude, nilai berat, daya tindakan adalah sama dengan daya normal, daya tindak balas. So bila sama dia tak gerak lah. Kalau tak sama dia boleh gerak. Okey, situasi 2 kita lihat rajah 8.8, muka kayu yang terapung di atas air. Okey, so berat muka kayu tu dia menarik ke bawah. Tapi yang menolak ialah daya apungan. Kalau tak ada daya apungan teruslah tenggelam. Okey, so kita dapati jasad seperti bongkah kayu yang terapung di atas air juga mengalami tindakan daya graviti yang dikenali sebagai berat. Pada masa yang sama, kalau beratnya lepas biasa, senang faham kan? Senanglah faham berat kan? Okey, pada masa yang sama, daya tindak balas yang disebut daya apungan. Tindak balas air itu dia mengapungkan, menolak ke atas akan wujud dalam arah yang bertentangan. Kalau tengok rajah 8.7, 8.8 dua-dua adalah arah bertentangan. Okey, pada masa sama daya tindak balas yang disebut daya apungan akan wujud dalam arah yang bertentangan. Objek boleh terapung di atas air kerana magnitude berat daya tindakan adalah sama dengan daya apungan. Kalau daya apungan kuat sangat, dia duduk kat permukaan air je. Kalau berat nilai lebih banyak daripada daya apungan, dia tenggelam separuh ke, tenggelam terus ke. Tengok nilai pula tengok magnitude. Okay, page 174. Situasi 3 kita lihat rajah 8.9, dua troli yang didekatkan bersama dengan spring yang dimampatkan. Tahu kan spring kan, biasa main Okey, A, spring ringan yang dimampatkan, diletakkan troli pertama belah kiri, troli kedua belah kanan. Okey, so daya tindakan tolak sana, daya tindak balas tolak sana. Okey, dan lihat B. Okey, so kita dapati daya tindak balas tu menolak sebab tak melekat spring tu tak melekat ada lori tu. Daya tindak balas akan menolak lori kiri ke belakang, manakala daya tindakan akan menolak lori kanan ke kanan. Okey, dua troli yang bersentuhan dilepaskan menggunakan mekanisme spring ringan akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. So bila dia yang satu gerak mengundur, actually dua-dua akan mengundur, tapi jarak tu mesti sama. Tak mungkin tak sama kecuali permukaan tak sama. Dia akan sama jarak jauhnya. So apabila dua troli yang dekatkan seperti dalam rajah 8.9a, troli pertama dengan spring ringan akan mengenakan daya elastik pada troli kedua daya tindakan. Pada masa yang sama, troli kedua akan mengenakan daya elastik yang sama magnitude tetapi pada arah yang bertentangan. Okey, daya tindak balas. Selepas dua troli yang bersentuhan dilepaskan seperti dalam rajah 8.9b, kedua-dua troli itu akan bergerak ke arah bertentangan dengan jarak yang sama. Mesti punya kalau buat. Kalau buat tak sama, something wrong lah tu. It's either tayar tu tak perlu, salah satunya, yang kiri atau yang kanan, ataupun permukaan dia tak sama. Okey, latihan formatif 8.1, namakan daya yang bertindak dalam setiap situasi berikut. Penerjun banji sedang membuat terjunan. Tahu banji yang gambar tu turun tinggi, suspense. Itu adalah daya graviti. Basikal bergerak di atas permukaan yang kasar. Itu adalah daya geseran, tak boleh gerak. Kalau licin tak boleh gerak kan. Kalau nak duduk ada pasir, setempat je kan, sebab dia licin. Belon panas sedang terapung di udara, itu adalah daya apungan lah. Tapi dia bandingkan di udara panas dengan udara biasa. Dia boleh terapung ke atas. Nombor 2, gambar foto 2 menunjukkan seorang lelaki sedang menolak sebuah kereta. Tunjukkan arah daya tolakan dan titik aplikasi daya pada foto itu. So, titik aplikasi daya kat tapak tangan tu. Kemudian arah daya tolakan. Okey, tolakan dia samalah dengan kereta tu gerak.
Kalau geseran, dia berlawan. Now page 175. Gambar foto 3 menunjukkan sebiji bola sedang disepak oleh seorang pemain. Okey. Namakan daya-daya yang terlibat dalam situasi tersebut. Apa awak nampak? Dia sepak. Daya apa? Banyak daya tu. Ada few daya. Gravity lah. Daya tolakan lah. Daya geseran pun ada sikit, tapi sikit sangat sini. Okey, kepada foto itu tunjukkan arah daya berkenaan. So kalau gravity ke bawah, daya tolakan ke sana, ke arah bola. Geseran sikit je ke bawah. Okay, now let's see 8.2, kesan daya. Daya ni tak nampak, tapi kesan nampak. So, daya tidak dapat dilihat, tetapi kesannya boleh diperhatikan. Apabila suatu daya dikenakan pada suatu jasad, daya itu boleh mengubah 3 perkara. Bentuk dia, saiz dia dan gerakan jasad tersebut. Okey, bentuk. Contoh, awak plastisin bulat. Awak kenakan daya, penyekkan dia. Dah bentuk dia lepis. Okey, saiz. Apa nak bagi contoh saya? Tak apa, kita tengok kat sini lah nanti. Dan gerakan jasad. Aktiviti 8.3 mematikan kesan daya. Pertama, awak perlukan kereta mainan dan plastisin. Gambar rajah 8.10. Okey, meja. Dia suruh kosongkan meja kumpulan anda. Okey, tak apalah arahan tu. Letakkan kereta mainan pada satu hujung meja seperti yang tunjukkan dalam rajah 8.10. Tolak kereta mainan menggunakan magnitude daya yang kecil. Tolak sikit je. Magnitude kecil, nilai dia sikit lah. Sikit je. Perhatikan perkara yang berlaku pada kereta mainan yang pegun itu. Bergerak ke tak? Okey. C, tambahkan daya tolakan. Banyak sikit ya. Dan tolak kuat sikit. Perhatikan perubahan yang berlaku pada kelajuan kereta mainan itu. Adakah dia makin laju? Okey. Kemudian D, tolak kereta mainan itu sekali lagi. Seorang murid yang lain menghalang gerakan kereta mainan menggunakan tangannya. Dia stopkan. Halang. Perhatikan perkara yang berlaku pada gerakan kereta mainan itu. Tolak kereta mainan itu sekali lagi. Seorang murid yang lain menolak kereta mainan itu dari tepi. Perhatikan perkara yang berlaku pada arah gerakan kereta mainan itu. Okey, next dia kata pegang sekeping plastisin, tekan plastisin itu dan perhatikan perubahan bentuk dan saiz. Itu saya sebutlah tadi. 4, rekodkan semua perhatian diperoleh. Buat rumusan kesan-kesan tindakan daya yang diperhatikan. So, kesan tolakan macam mana, kesan dia akan membentuk, dia akan gerak macam mana. Kalau dari tepi, tentulah dia terselewing, dia gerak je kan. Bentuk plastisin tadi, saiz apa tak ada pula kat sini ya. Tak apa, kita tengok belakang kau ada. Okay, so page 176. Rajah 8.11 kesan daya. So daya boleh menyebabkan 1, 2, 3, 4, 5. Dia boleh menyebabkan objek tu bergerak kalau pegun mula-mula. That means dia tak gerak, dia boleh gerak sebab ada daya. Ataupun kalau benda tu bergerak, dia boleh hentikan. Okey. Ketiga, dia boleh ubah kelajuan. Benda tu kalau gerak tapi makin laju sebab ada daya. Ataupun menyebabkan arah gerakan objek berubah. Dia bergerak sini, sekat dia akan berubah. Ada daya ya. Ataupun mengubah bentuk dan saiz objek. So saiz ni ada, bentuk ni adalah dia berkaitan lah. Patut dia tak bagi contoh tadi. So kita lihat pertama situasi 1, bola pingpong tu mula duduk diam je atas meja. Kita bawa jentik je ke ataupun tolak sikit, dia akan bergerak. Okey, ataupun bola sepak, bola tu kat atas tanah, budak tu sepak, dia gerak. So boleh, daya boleh menyebabkan objek yang pegun, yang tak bergerak, bergerak. Kedua, situasi 1, kita lihat apabila daya dikenakan pada arah bertentangan, objek akan berhenti bergerak. Kan katakan bola tu gerak sini, kau kenakan kat sini, so berhentilah dia. Ataupun dia ke belakang, tengok mana kuat. Ataupun macam orang main bola tu, bola tu ke arah masuk gol, tapi yang menghentikannya goalkeeper. Okey, daya dari arah bertentangan memperlahankan objek. So that means katakan bola tu tengah bergolek, kemudian bagi daya belah sana, dia akan diperlahan. Kalau sikit lah daya, kalau banyak daya, kita ke belakang lah pula kan. Okey, so daya dari arah yang sama menyebabkan laju. Bola tu tengah golek ke depan, tiup lagi. Okey, lajulah. Sama juga gambar kanan tu ya. Yang perlahankan objek gambar atas tu, lelaki main bola tu
bola tu sampai kat dia, dia tahan dengan kaki dia. So dia akan perlahankan, dan tengah laju kan. Okey, yang kedua pula, bola tu dah memang arah ke depan, sepak lagi, makin laju lah. Mengubah arah gerakan objek. So kita dapati di gambar bola pingpong tu, mula-mula nak straight, kemudian disekat. So tentulah dia mengubah arah. Dan ataupun lelaki ni, bola tu sampai tu arah ni, dia sepak balik arah sana, ya. Okey, mengubah bentuk dan saiz objek, macam di gambar plasticine tu, bila dipenyek dah ini bentuk dia, saiz objek macam bola yang bulat dekat belah kanan tu jadi penyek, ya, dari lain objek, saiz dia. Okey, dan with page 176, kita lihat page 177, daya apungan. Okey, so suatu objek akan terapung jika daya apungan yang bertindak padanya cukup ya untuk menampung beratnya. Kalau beratnya sangat berat, boleh lah, dia kena cukup, ya. So iaitu daya apungan sama dengan berat objek, so dia boleh terapung lah. Kalau berat banyak, dia tenggelam. Kalau daya apungan tu kuat, dia terapung ke atas. Tak macam itik tu betul-betul separuh badan ni kan, sebab dia sama, ya. Sebagai contoh, patung itik di bawah mempunyai berat 10 Newton. Daya tindak balas iaitu daya apungan, dia mesti berpasangan, satu menolak ke bawah berat, satu apungan. Okey, bertindak dengan magnitude yang sama 10 Newton juga, tetapi pada arah bertentangan, macam foto 8.6a. So gambar itik tu dia terapung sebab sama banyak. Tapi kalau lihat B pula, gambar batu kot ya. Okey, batu tu daya berat dia menarik ke bawah, tapi daya apungan 5 Newton, tenggelam lah dia, ya, sebab tak cukup kuat daya apungan nak tolak. 5 separuh daripada 10 Newton. Okey, sebaliknya sesuatu objek akan tenggelam jika daya apungan yang bertindak padanya tidak cukup untuk menampung beratnya. So iaitu daya apungan kurang daripada berat objek, macam 8.6b yang belah kanan tu. Okey, so kita lihat daya apungan sama dengan berat sebenar tolak berat ketara. So dia buat aktiviti 8.4 untuk menentukan daya apungan suatu objek di dalam air. Kalau lihat info saiz, berat sebenar ialah berat objek di udara. Berat ketara, tengok tu, berat sebenar tolak berat ketara tadi, apa berat ketara? Berat objek yang terendam di dalam cecair. So tak sama, ketara, apparent, nampak macam tu berat dia, tapi dalam air dia lain, ya. Aktiviti 8.4 menentukan daya apungan. So kita dapati awak perlukan penutup botol kaca, penyumbat gabus, bola squash, plasticine dan benang. So you need a bikar 250ml dan neraca spring. Okey, arahan. Gantungkan penutup botol kaca pada hujung neraca spring. Kena tengok gambar dulu baru kita baca, kena tak faham. Tengok gambar page 178. Gambar A tu kita dapati dia adalah penutup botol kaca, kemudian digantung pada neraca spring. Kita akan dapati bacaan yang apa tu. Oh, saya tak pernah nampak lah. Ada bacaan dia tu. Okey, kemudian belah kanan yang tadi penutup botol kaca tu, yang dalam makmal dia berat tau. Okey, so letakkan dalam air pula. Tengok bacaan dia, tak samanya. Bacaan yang di luar tu lebih berat daripada yang air sepatutnya, sebab ada daya apungan yang tolak dia sikit. Walaupun dia dah tunjukkan bacaan, saya tak pernah nampak. Awak nampak kot. Okey, patah balik muka surat 177. Arahan dia, mula-mula gantungkan penutup botol kaca pada hujung neraca spring, macam gambar foto 8.7a, gantung biasa. Catatkan bacaan berat sebenar penutup botol kaca W1. So pemberat sebenar dalam udara. Okey, isikan 250ml air ke dalam sebuah bikar. Masukkan penutup botol itu ke dalam air seperti dalam gambar foto 8.7b. That means dia melekat pada spring lagi, letak dalam air pula. Catatkan bacaan berat ketara penutup botol W2. Yang berat betul sebenar W1, berat ketara W2. Kirakan apungan, daya apungan, tolak je lah. Macam dia punya formula kat tengah-tengah tu.
Okey, so kirakan daya apungan F. Ulang langkah 1 hingga 6 menggunakan penyumbat gabus pula, bola squash pula dan plastisin. Okey, page 178. Lepaskan penutup botol kaca, penyumbat gabus, bola squash dan plastisin ke dalam air. Perhatikan sama ada objek-objek tersebut tenggelam atau terapung. So perhatikanlah. Catatkan pemerhatian anda dalam jadual seperti di bawah. So nak buat W1, W2 kena buat eksperimen tu. Daya apungan pun kena tolak lah dia punya berat sebenar, tolak berat ketara. Tenggelam ataupun terapung tu senang lah kan. Sebab kalau botol kaca tadi patut tenggelam. Kalau penyumbat gabus terapung, bola squash tenggelam, plastisin tenggelam. Okey, soalan apakah hubungan antara daya apungan suatu objek dengan keadaan objek? Okey, so kita dapati daya apungan menentukan keadaan objek itu tenggelam atau timbul. Ketumpatan dan kesan apungan, kita lihat bahan yang berbeza mempunyai ketumpatan yang berbeza. Kedudukan suatu objek di dalam bendalir bergantung pada ketumpatan objek itu. Kita letak something ya, kaca-kaca, kita letakkan batu dalam air. Duduk mana? Bawah ke atas. Ya, bergantung pada ketumpatan objek itu sama ada kurang atau lebih daripada ketumpatan bendalir. Kalau sama, dia akan macam itik tadilah. Kan, tengah-tengah. Tapi kalau daya apungan tu kuat, dia terapung betul-betul atas air. Kalau berat lebih kuat, dia akan turun. Dia akan tenggelam, silap-silap ya. So, adakah objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam dalam air? Manakala objek yang kurang tumpat daripada air akan terapung di atas air. Budak lelaki ni saya pun tak pasti. Dia suruh buat eksperimen tu. So, eksperimen 8.1 ni have to be done in school. Okay, so nak habis ni. InsyaAllah nanti kita akan lihat in page 179 eksperimen tu. Kadang-kadang boleh agak je benda ni. Lebih yang hasil kan daripada pengalaman harian ya. Okay, kalau ada peluang buat kat sekolah lebih baik buat. Okay, so I got to stop there. Thank you for watching. Subscribe kalau belum. Make sure jaga solat ya, jaga solat 5 kali sehari. Sebab mula-mula ditanya akhirat besok adalah solat ke tidak. Yang kedua, taat ibu bapa, terutama ibu, kerana raja Allah dah letak pada raja ibu bapa, dan selagi tak suruh mereka tak suruh pada kemaksiatan lah. Ketiga adalah hormati guru-guru. Mudah-mudahan berkat ilmu awak dapat. Kemudian hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Okey, jangan lupa berdoa untuk saudara-saudara kita yang sekarang ni dibantai oleh negara haram tu ya. Pemimpin negara haram memang arahkan untuk macam bunuh aja. Bayangkan macam kapet, dia bagi kapet bombing ya. Dia jatuh kan bombing. Tengok video tak tahan ya. So kita mesti berdoa. Itu je kita boleh buat. Satu lagi boycott, mana boleh boycott. Sebab dia orang bukan kuat. Sebab apa tak kuat? Dia tak ada Allah. Dia tak ada pencipta yang nak tolong dia orang sebab dia orang zalim sangat. Kita ada Allah. InsyaAllah doakan kemenangan. InsyaAllah nanti kita menang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.